اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, diucapkan terima kasih hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Okey, sebelum kita teruskan dengan kisah yang seterusnya, untuk makluman semua, petang lebih kurang dalam jam 3 petang saya akan upload kisah-kisah yang elok-elok lah, kisah-kisah yang baik-baik berkenaan dakwah ataupun fakta-fakta yang menarik. Manakala waktu malam barulah kita kongsikan share cerita-cerita seram ataupun kisah daripada mana-mana novel. Okey, harap tak ada yang terkejut ataupun terkeliru. Anda tak salah channel. Nama channel masih lagi tetap Radio 12 Malam. Tiada perubahan. Baiklah, kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. So, kali ini adalah turn untuk kisah daripada Tok Awangah. Dah masuk ke episod yang ke-118. Baik, kita teruskan dengan tajuk Jembalan Tanah Kepala 7. Kalau tidak diberitahu mengenai ibu bapa, memang sukar mahu mengenali anak-anak muda. Apalagi setelah tidak bertemu sejak bertahun-tahun. Apabila diberitahu oleh Surip mengenai dirinya adalah anak Tijah Sengeh, cepat-cepatlah saya cam yang dia ni berasal dari kampung saya juga. Apabila Surip memberikan salam, sebaik sahaja keluar dari keretanya bersama dengan isterinya iaitu Mejiah dan anaknya Lili. Isteri saya menyambutnya di pintu. Terpaksa pula dia menunggu kerana saya baru saja mahu memulakan solat asar. Sewaktu mereka sekeluarga sampai di hadapan rumah. Setelah selesai solat, baru saya menemui mereka. Lama juga berbual-bual, barulah Surip memberitahu yang ayahnya Ludin Tepek. Tetapi Ludin Tepek sudah pun meninggal dunia setelah balik menunaikan fardu haji di Mekah. Semasa balik dari Mekah, dia jatuh sakit beberapa hari sebelum menghembuskan nafasnya. Ayah mula sakit sesak nafas masa tawaf, ujar Surip apabila kenangkan arwah ayahnya mengalami kesukaran tatkala menunaikan fardu haji. Tetapi Ludin Tepek tabah mengharungi kesakitan itu sampaikan dia dapat sempurnakan hajinya. Semasa balik pun, dia sudah merasakan yang dirinya tidak berapa sihat hingga kan tidak sempat mengadakan kenduri kesyukuran setelah selamat balik. Akibat sesak nafas yang berterusan itulah, Ludin Tepek tidak upaya lagi bangun. Dia terkejang sahaja di tengah rumah disebabkan terasa lemah seluruh badan. Tidak sampai 2 minggu dia terlantar, Ludin Tepek pun meninggal dunia. 2 tahun selepas kematiannya, barulah saya mendapat berita tersebut setelah diberitahu oleh Surip. Manalah saya tahu mengenai keluarga mereka setelah Ludin Tepek menyertai Felda sejak bertahun-tahun dahulu. Ayah ni selalu sebut nama Ustaz, jelas Mejiah pula memberitahu mengenai bapa mentuanya yang sering kenangkan kampung halaman sebelum dia meninggal dunia. Dah selalu emak pesankan supaya cari Ustaz, tapi saya ni tak ada masa. Surip tersengih-sengih memberitahu mengenai emaknya, Tijah Sengeh, mendesak dia supaya menemui saya. Tijah Sengeh mengakui di hadapan anaknya, Surip, mengenai nasib malangnya mengalami lumpuh kaki setelah berulang kali bermimpikan terserempak dengan ular hitam. Semenjak terkejutkan ular tedung senduk menyusup di sebalik tempayan beras, berulang kali dia tergamang-gamang akibat bermimpi diburu ular ganas. Lama rumah mereka diganggu dengan bunyi yang menakutkan itulah Tijah Sengeh terlantar berbulan-bulan. Terpaksa juga diurut oleh arwah nenek saya biar kembali segar bugar semula. Tetapi arwah nenek saya juga hampir putus asa setelah puas mencuba mengurutnya. Kalau mahu dikatakan salah urat, nenek saya dapati urat kaki Tijah Sengeh ni masih lagi kuat berdenyut. Biasanya kalau nenek saya sudah mengurut, cepat sahaja dapat dipulihkan. Seisi kampung tahu sangat mengenai nenek saya, Bidan Ibah, memang dikenali dengan kemahirannya mengurut. Sesiapa pun tidak akan merasa sakit tatkala jarinya menekan-nekan urat yang dimasuki angin, tetapi akan merasa sengal-sengal seluruh badan sampai 3 hari selepas dia mengurut. Hilang sahaja sengal-sengal di seluruh badan, barulah mereka berasa segar seluruh badan. Bukan setakat terselioh sahaja mereka meminta nenek saya untuk mengurut. Kadang-kala patah terkehel tulang pun mereka akan serbu ke rumah nenek saya.
Ketika itu manalah mereka mahu ke hospital yang terpaksa melalui jalan berbelok-belok sampai lebih 20 batu. Sekiranya patah tulang, nenek sekadar kerat rotan saja, lantas diukur pada bahagian yang patah. Kemudian dia akan mematahkan tulang kaki ayam selasih, lantas diurutkan kaki ayam itu dengan rotan berkenaan. Ketika ini orang yang patah tangan atau kaki itu akan terjerit-jerit kesakitan sampai basah pelupuk mata. Selepas 10 minit dia mengurut kaki ayam selasih itu dengan rotan, dia akan melepaskan ayam selasih itu ke bawah tangga. Apabila ayam selasih berjalan terjengkit-jengkit, orang yang patah tangan atau kaki itu sudah mula boleh menggerak-gerakkan bahagian yang patah. 3 pagi berturut-turut mereka terpaksa datang berurut semula sebelum nenek saya berkumur-kumur atau sebelum solat subuh. Lama juga amalan petua nenek saya ini digunakan untuk membantu orang-orang kampung apabila mengalami patah atau terkehel. Tetapi Tijah Sengeh tidak juga mahu sembuh setelah diurut oleh nenek saya. Bagaimanapun nenek saya tak pernah mengalah. Dia tetap urut seluruh badan Tijah Sengeh. Setelah saya datang jejakkan kaki ke situ pun, nenek saya terus juga mengurutnya. Bukan harapkan ikhtiar saya sahaja bagi memulihkan Tijah Sengeh, malah seisi kampung ikut sama membantu. Pak Tua Mahat demah kaki Tijah Sengeh dengan umbut pisang karuk yang didiangkan ke api. Berpeluh-peluhlah seluruh tubuh Tijah Sengeh ni akibat didemah dengan umbut pisang karuk itu. Ayah saya juga menyuruh liden tepek tumbuhkan halia yang dicampur dengan cuka. Kemudian dipanaskan ke api dengan dibubuh di dalam tempurung kelapa. Tatkala halia ditumbuk itu tengah suam, disapukanlah ke bahagian kaki Tijah Sengeh sampailah ke pengkal peha. Malah Usumido juga terpaksa berubat besar dengan menyediakan air 7 gelok, berteh 7 piring, mayang pinang muda belum pecah upih, limau 7 jenis dan bunga 7 dia datang dah. Dia datang dah. Limau 7 jenis dan bunga juga 7 jenis. Terpaksa pula Luden Tepek menuruti kemahuan isterinya meranduk pinggir hutan mencari kuala anak air disebabkan Usumidun mahukan 7 gelok air dari 7 kuala juga. Di situlah jembalan tanah menyusup masuk setelah dihambat oleh pawang-pawang sejak nenek moyangnya. Asal saja jembalan tanah nescaya akan dibuang ke tengah hutan mengikut alur air oleh mereka biar jauh dari anak cucu. Dia apabila kita bertemu R ni memang tergeliat lidah ni. Alur air. Alur ayak. Alur ayak. Tiba. Apabila Usumidun sudah berubat besar, bermakna dia akan menyeru jelmaan Tok Mahang sudah menjelma ketika ini. Bukan lagilah Usumidun yang tercungguk di hadapan Tijah Sengeh, tetapi Tok Mahang sendiri meresap ke seluruh tubuhnya. Dia sekadar duduk di dalam telinga Tok Mahang saja setelah tubuhnya menjadi kecil, sekecil-kecilnya kalau dibandingkan dengan Tok Mahang. Sewaktu dia membacakan jampi serapah, bukan lagi Usumuddin yang melakukan, tetapi Tok Mahang yang tersergam di hadapan mereka semua. Usumuddin dapat mendengar sayup-sayup Tok Mahang membacakan jampi semasa berubat besar itu. Sekalipun mereka yang menghadap Tijah Sengeh terkejang sekadar mendengar Usumuddin yang merungut-rungut. Tetapi dalam rungutan halus Usumuddin itu, mereka dapat mendengar dalam suara garau yang menggerunkan dukun itu ada menyebut, "Nak baca tidak? Nak baca tidak? Tak payahlah. Dia punya mantra-mantra ni. Baik, kita skip, kita teruskan." Tentu jembalan tanah akan gemetar apabila diseru asal-usulnya dari perempuan berlaki 7. Memang Usumuddin dia tahu mengenai asal-usul jembalan tanah itu seperti diberitahu oleh turun-temurun oleh Tok Mahang pawang besar sejak datuk nenek moyangnya. Sesiapa saja yang mengamalkan ilmu pengasih memang akan dihampiri oleh jembalan tanah yang sengaja mencari kesempatan. Sebab itulah rahsia Embah Gadih. Embah Gadih mahu kelihatan sentiasa muda sepanjang umurnya sekalipun sudah beratus-ratus tahun hidup di tengah kampung. Dan setiap kali Embah Gadih berkahwin dengan suaminya, dia tidak membenarkan suaminya masuk ke bilik tidur asal saja bulan mengambang penuh. Tidak sesiapa pun suaminya berani membantah kalau dimarahi oleh Embah Gadih kerana bimbang akan dihalau isterinya. "No, takut bini." Asal saja berkahwin dengan Embah Gadih, mereka akan lupa segala-galanya sekalipun terpaksa mematuhi apa sahaja kemahuan perempuan itu. Mereka akan menangis di kaki tangga sekiranya dihalau oleh Embah Gadih apabila cuba membantah. Setelah 6 orang suaminya, Embah Gadih masih juga tidak mempunyai anak. Seisi kampung pun tidak dapat mengagak umur Embah Gadih yang sebenarnya. Kerana sejak kecil hinggalah masing-masing dewasa pun, wajah Embah Gadih tetap tidak berubah.
Hinggalah Malim Gandang sampai ke kampung itu setelah puas merantau. Apabila terpandang sahaja di wajah Mbah Gadih, lantas sahaja Malim Gandang terpikat. Sekalipun orang-orang kampung memujuk dia supaya tidak berkahwin dengan Mbah Gadih, tetapi Malim Gandang tetap bergeras mahu berkahwin juga. Asal sahaja bulan purnama, memang Malim Gadang tidak dibenarkan masuk ke bilik tidur. Tetapi dia tidaklah tidur apabila beralih ke hujung serambi. Sebaik sahaja bulan mengambang, Malim Gadang sudah bersedia mengintip perbuatan isterinya dari lubang yang sudah disediakannya. Memang Malim Gadang dapat melihat isterinya berlaku curang dengan lembaga hitam berkepala 7. Apabila menjelang subuh, lembaga hitam berkepala 7 itu hilang tidak tahu ke mana. Tetapi Malim Gadang tidak marah terburu-buru setelah melihat isteri melihat sendiri perbuatan Mbah Gadih. Keesokan malamnya, apabila tidur di bilik isterinya, Malim Gadang hanya berpura-pura tidur sahaja. Setelah isterinya tertidur, lantas sahaja dibangun mencapai gunting di dalam gendongan kainnya. Malim Gadang duduk beramal di penjuru bilik isterinya hingga dalam masa beberapa minit sahaja. Keluarlah kalajengking dari lubang hidung Mbah Gadih. Cepat saja digunting oleh Malim Gadang kalajengking itu hingga putus dua. Selepas itu keluar pula lipan bara dari telinganya merayap mencari Malim Gadang, tetapi tidak bertangguh diguntingnya sekaligus. Sehingga menjelang subuh, bermacam-macam binatang bisa termasuk ular, lipan, kalajengking, ular bulu dan tebuan keluar dari rongga isterinya habis digunting oleh Malim Gadang. Setelah tidak ada lagi binatang bisa yang keluar, terus dibungkus oleh Malim Gadang bangkai binatang itu dengan kain hitam. Keesokan paginya sebelum Mbah Gadih bangun tidur, Malim Gadang terus meninggalkan rumah itu dengan membawa bungkusan kain hitam berisi bangkai binatang-binatang bisa itu. Sebelum dia meninggalkan kampung berkenaan, Malim Gadang menemui ketua kampung menjelaskan kedatangannya ke situ. Dia sekadar datang membantu penduduk-penduduk kampung itu yang dalam ketakutan akibat perbuatan Mbah Gadih. Sesiapa saja lelaki yang cuba mencemeknya, nescaya akan datang merayu-rayu meminta Mbah Gadih menjadi isterinya setelah terkena ubat guna-guna perempuan itu. Kalau Malim Gadang tidak datang ke kampung berkenaan, tentulah Mbah Gadih akan memikat sesiapa saja lelaki di kampung itu supaya menjadi suaminya. Saya akan tanamkan bangkai binatang ini di 7 kuala anak air, jelas Malim Gadang kepada ketua kampung, kerana bangkai binatang sihir ini akan bercantum semula sekiranya dibuang begitu sahaja. Sudah menjadi pantang larangnya apabila dipisahkan oleh anak air, tentulah mereka tidak dapat bersatu. Setiap kali menggunting binatang-binatang bisa itu, memang Malim Gadang membayangkan yang dia menggunting kepala lembaga hitam yang 7 tatkala dilihatnya berlaku curang dengan Mbah Gadih. Biar dia jadi jembalan tanah selagi bangkai binatang ni tak dipisahkan selagi bangkai binatang ini dipisahkan oleh 7 kuala anak air, ujar Malim Gadang sebelum meninggalkan kampung berkenaan. Baik, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan like, share kepada kawan-kawan dan menekan butang subscribe supaya channel ini boleh lagi berkembang kepada lagi kawan-kawan kita yang mana yang tak tahu tentang perkongsian cerita-cerita menarik dalam ni. Terima kasih semua. Baik, kita teruskan. Apabila Mbah Gadih terbangun, memang terkejut dia mendapati Malim Gadang tidak ada lagi di sisinya. Dia mula merasa tubuhnya sengal-sengal hingga kan termengah-mengah. Tatkala melihat ke cermin, Mbah Gadih mendapati wajahnya terlalu tua sampaikan kulit pipinya berkedut-kedut mengelambir. Tenaganya juga lemah, tidak berupaya mahu berjalan gagah. Langkahnya terketar-ketar hingga kan terpaksa menggunakan tongkat. Sewaktu melalui tengah kampung, penduduk-penduduk mula mengejeknya disebabkan umur yang sudah tua dan berwajah hodoh tetapi mahu memikat lelaki muda. Saat ini, Mbah Gadih menyedari kekuatan sihirnya sudah pun mangsuh setelah berkahwin dengan Malim Gadang. Disebabkan malu dengan keadaan wajahnya yang hodoh, Mbah Gadih melarikan diri ke hutan. Dia mahu mencari binatang-binatang bisa yang dimusnahkan oleh Malim Gadang yang ditanam di Kuala 7 anak air. Semenjak itu, orang-orang kampung tidak lagi menemui Mbah Gadih. Setelah bertahun-tahun selepas itu, pernah juga ditemui oleh orang kampung seorang perempuan tua yang hodoh berinsut punggung melalui anak air. Dia tidak boleh lagi berjalan disebabkan sudah lumpuh bahagian kakinya. Asal sahaja ditegur oleh perempuan tua lumpuh itu, nescaya mangsanya akan menjadi lumpuh juga. Hinggalah Tok Pawang di kampung berkenaan memberitahu perempuan tua lumpuh itu adalah jelmaan Mbah Gadih yang hilang sejak bertahun-tahun. Tok Pawang itu menamakan jelmaan Mbah Gadih itu sebagai jembalang tanah disebabkan ianya berinsut punggung di dalam air sahaja, tidak mahu jejak ke tanah.
Keturunan Tok Bawang inilah memberi petua sampai kepada Tok Mahang mengenai gangguan jembalan tanah yang boleh menjadikan mangsanya lumpuh itu. Sebab itu Sumidun pegang kuat-kuat petua Tok Mahang apabila dia menjadi dukun di dalam kampung menggantikan datuknya Dukun Samit. Setiap kali dia berubah besar, memang Sumidun akan menyeru jelmaan Tok Mahang tercegat di hadapannya hingga dia merasakan tubuh kecilnya sampai terperosok di dalam lubang telinga Tok Mahang. Saat ini dia akan dibawa ke mana saja oleh Tok Mahang mencari punca penyakit yang dihidapi oleh mangsa. Setelah berubah besar pun, keadaan Tijah Sengih tidak juga berubah. Dia terkejang saja di tengah rumah akibat bahagian kakinya lumpuh tidak boleh berjejak. Tetapi Tijah Sengih ni tak peduli apa lagi. Sesiapa sahaja yang mahu ubati dirinya, dia tidak akan membantah. Kalau Sumidun mahu mengulangi merubat besar pun dia akan sanggup. Apalah salahnya sekiranya nenek saya juga mahu mengurut berturut-turut sampai sembuh. Start gagap ni. Semenjak Tijah Sengih terkejang sakit, tidak lagi berlaku kejadian pasir berserak-serak di lantai dari atap. Ini berkenaan tentang serak ni. Betul-betul. Dia kalau pasir ni kita panggil serak. Saya asyik sebut serak, silap. Ludin Tepek juga tidak henti-henti bangun tengah malam buat solat tahajud sepanjang hampir 6 bulan isterinya terkejang itu. Kalau tak boleh sembuh, bawa je lah ke hospital tu Ludin. Nenek saya mengeluh pendek setelah puas mengurut kaki Tijah Sengih. Bukan aku tak mahu urut, tapi kalau kamu sabar, tak apa. Jelas nenek saya mengingatkan Ludin Tepek supaya tidak menuduhnya membiarkan Tijah Sengih menangguh kesakitan sekian lama. Memang Pak Tuan Mahan juga mengingatkan Ludin Tepek supaya membawa isterinya ke hospital kalau dia tidak bersabar dengan penyakit yang dideritai oleh Tijah Sengih. Dia sudah berusaha demahkan kaki Tijah Sengih dengan umbut pisang karuk yang diganggang ke api, tetapi tidak juga memberikan bekas. Hanya bahagian kaki itu meruar-ruar merah sampai gatal tergaruk-garuk. Sekiranya mengubati penyakit demikian, tentu Pak Tuan Mahat juga mengelak. Lainlah kalau memburu ke hutan, seisi kampung akan berharap kepada Pak Tuan Mahat. Asal saja disebabkan badi binatang hutan, tahu sangat Pak Tuan Mahat untuk mengubatinya. Dia akan demah dengan umbut pisang karut sekiranya lumpuh akibat terkena badi rusa hingga tidak bergerak seluruh badan. Perkara badi rusa bukan setakat tubuh rusa yang ditembak bertukar menjadi Cina tua. Kadang-kala tiba-tiba saja lumpuh seluruh badan macam manak pekak. Tiada siapa menduga manak pekak boleh bangun berjalan semula setelah ditimpa lumpuh balik dari berburu di hutan. Dia tergamang melihat rusa yang ditembak oleh Pak Tuan Mahat bertukar menjadi Cina tua berpakaian serba hitam. Tetapi dia tahu kemahiran Pak Tuan Mahat bila berburu di hutan. Sebaik sahaja rusa yang ditembak bertukar menjadi Cina tua tergolek berumuran darah. Tidak bertangguh, Pak Tuan Mahat memangkah anak-anak kayu di kerat panjang sehasta. Kemudiannya dicancang 4 penjuru mengepung tubuh Cina tua yang mengerang-gerang kesakitan. Lantas saja Pak Tuan Mahat menyembelihnya tidak peduli apa. Selepas itu, Pak Tuan Mahat memangkas daun anak kayu itu, dicekak lantas dikibas-kibas ke tubuh Cina tua yang mula menendang-dendang angin. Lama-kelamaan, tubuh itu akan bertukar menjadi rusa semula dengan bulunya yang menegang tegak. Seram sejuk manak pekak melihat kejadian tersebut, seolah-olah menjelma dalam mimpi sahaja. Perkara badi rusa itu sudah kerap kali diberitahu oleh Pak Tuan Mahat supaya dia tidak terkejut sangat menghadapi ujian demikian. Tahu sangatlah manak pekak, bukan semua rusa di hutan berbadi sampai boleh mengancam nyawa. Sekali-sekala tersesat juga rusa jadi-jadian yang memang dikawal oleh puaka hutan. Tetapi Pak Tuan Mahat tidak peduli rusa apapun yang termasuk perangkap. Dia akan tembak tidak bertangguh. Masakan rusa jadi-jadian boleh pengapakan dia apabila Pak Tuan Mahat ungkit mengenai asal-usulnya dari orang berpekong leher. Sejak turun-temurun, Pak Tuan Mahat diingatkan mengenai kejadian lelaki mengidap tokak di lehernya. Akibat tokak yang merebat tidak mahu sembuh itu, dia mengurungkan diri di rumah sahaja. Malu sangat dia mahu menemui orang-orang kampung sama ada untuk berubat atau bertanyakan punca penyakitnya. Sepanjang hari dia duduk di biliknya, melihat tokak di lehernya melalui cermin. Setiap kali dilihatnya tokak itu semakin membesar hingga merebat sampai ke dada. Terpaksalah emaknya pupukkan dengan daun-daun kayu yang dipupuk ke leher itu. Dilekangkan, nescaya tokaknya akan kelihatan merah menampakkan daging yang luka. Disebabkan tidak tertahan dengan penyakit tokak itu, dia tidak mahu lagi melihat tokaknya melalui cermin lagi. Dia duduk berkurung di dalam biliknya dengan tidak mahu melihat cahaya matahari. Sekali-sekala apabila mahu mengetahui keadaan tokaknya, dia akan meraba-raba sahaja. Sekiranya tokak itu lembab kerana nanah, segera dilapnya dengan kain buruk.
Disebabkan lama sangat dia berkurung di dalam bilik, tidak disedarinya di celah-celah dinding dan lantai sudah pun bersarang pijat-pijat. Sewaktu dia tidur pada sebelah malamnya, pijat-pijat itu telah mengurung tokaknya hingga penuh di bahagian leher hingga ke dada. Apabila dia terkejut tengah malam, dirabanya tokak itu terasa kulitnya licin akibat pijat-pijat penuh tertonggeng di situ. Diurutnya dari atas ke bawah, sudah tidak terasa lagi tokak bernanah itu, hanyalah kulit pijat-pijat itu saja yang licin. "Mak, tokak aku dah sembuh," beritahu lelaki itu dari bilik dinding dengan perasaan yang gembira. "Mana kamu tahu?" ujar emaknya di dalam gelap malam yang tidak dipasang api pelita itu. "Aku rasa dah licin kulit aku ni, tak bernanah lagi," jelasnya semakin gembira. "Kamu rasa macam mana?" Emaknya tidak berapa percaya dengan penjelasan anaknya. Masakan tokak yang sudah merebak itu boleh sembuh dengan tidak diubati. "Aku urut dari atas ke bawah, kulitnya dah keras." Dia tetap yakin bahawa tokaknya sudah sembuh betul. "Cuba kamu urut dari bawah ke atas pula." Lantas emaknya mahu menguji sama ada benar tokak tersebut sudah benar-benar sembuh. Sebaik saja dia mengurut dari bawah ke atas, menggeletar seluruh tubuhnya apabila terasa kesat tatkala buntut-buntut pijat yang menangkap di atas kokak itu tertonggeng. Dalam keadaan kegelapan itulah, dia terkejut terus meluru terjun ke tengah halaman. Tatkala terjun inilah kakinya tersangkut di tangga menyebabkannya menjerit kesakitan. Laungan jeritannya bertukar menjadi halus hingga kedengaran kuak-kuak sahaja. Cepat-cepat pula emaknya memasang lampu pelita mahu menyuluh ke tengah halaman. Sebelum sempat emaknya menyuluh, dia terus berlari kencang ke dalam hutan berhampiran mahu menyembunyikan tokak di lehernya. Malu sangat dia mahu tunjukkan kepada emaknya setelah mengaku tokaknya sudah pun sembuh betul. Berbulan-bulan selepas kehilangan anaknya itu, tiba-tiba emaknya melihat seekor rusa menjilat-jilat garam yang terletak di pelantaran dapur. Sebaik terpandang oleh emaknya, rusa tersebut dilihatnya bahagian leher hingga ke dadanya berwarna putih. Jinak sangatlah rusa itu hingga makan garam di tapak tangannya. Tahulah emaknya rusa tersebut memang jelmaan anaknya yang hilang melarikan diri setelah terpandang bulu putih di bahagian leher hingga ke dada kesan tokaknya. Setelah dia cam mengenai rusa tersebut adalah anaknya, perempuan itu menyuruh rusa itu jauhkan diri ke dalam hutan supaya tidak diburu manusia. Sebab itu Pak Tumah tidak akan menembak rusa tengah meragut pucuk pisang karut di hutan. Kalau rusa meranduk tengah belukar pisang karut pun dia tidak akan membedek senapangnya. Tetapi apabila kejadian rusa yang ditembak bertukar menjadi Cina gua, Pak Tumah dapat mengagak. Puaka hutan sengaja mahu mencari geruhnya. Kalau puaka hutan mahu mencari geruh, dia tidak akan mengalah. Hama badi itu juga sama macam pijat-pijat yang menghurung tokak hingga tidak dapat dibezakan penyakit tokak yang dihidapi. Dia akan mengusap-ngusap pijat-pijat itu songsang hingga buntutnya tertonggeng biar tokak di bawahnya tidak dapat dilindungkan. Tatkala ini, nescaya rusa itu akan melaung hingga puaka hutan itu tidak dapat menyembunyikannya lagi. Tetapi mana pekak pula yang tergamang menyebabkan dia terlantar deman akibat seram sejuk balik dari berburu dengan Pak Tua Mahat. Setelah beberapa hari terlantar itulah, mana pekak bertukar menjadi lumpuh bahagian kaki. Dia tidak mampu lagi bangun berjejak di lantai, hanya terkejang mengharapkan bantuan isterinya sahaja. Sebaik saja diberitahu kepada Pak Tua Mahat, dia sudah dapat mengagak memang mana pekak diganggu badi rusa. Tidak bertangguh dia carikan umbut pisang karut supaya didemah kaki yang lumpuh itu. Umbut pisang karut itu digagang ke api sampai terasa panas suam. Tatkala didemah kaki mana pekak, dia bayangkan hama badi itu sama macam pijat-pijat mengurung tokak di leher, lantas membacakan jampi mantranya. Untuk jampi mantra ni saya skip 2 minggu diulangi oleh Pak Tua Mahat. Lat sehari, lat 2 hari, lat 3 hari. Lantas saja mana pekak merasa kakinya boleh dijejak ke semula. Hampir sebulan juga dia terpaksa berjalan dengan berpaut ke dinding sebelum pulih semula seperti sedia kala. Apa maksud lat sehari, lat 2 hari ya? Lat selepas ataupun makan sehari, makan 2 hari macam tu kot kan? Sekiranya badi binatang liar di hutan memang Pak Tua Mahat tidak bimbang apa-apa. Tetapi lumpuh yang dihidapi oleh Tijah Sengih tidak sama dengan yang dideritai oleh Manak Pekak. Segala petua yang dibuatkan kepada Manak Pekak sudah dicuba untuk memulihkan Tijah Sengih. Tetapi semuanya tidak menjadi. Sebab itulah Pak Tua Mahat dapat mengagak. Tentu lumpuh yang dideritai oleh Tijah Sengih ini bukanlah disebabkan oleh jembalan tanah.
Setelah lama dia terkejang lumpuh, sengaja saya datang ziarah setelah diberitahu oleh mak saya. Lagipun sekali-sekala saya balik kampung, memang saya akan luangkan juga masa untuk menemui jiran-jiran yang sudah lama tidak bersua. 3 hari, saya balik ke kampung tidaklah sekadar ziarah tidak sengih saja. Sewaktu saya jengah rumah nenek, dia menyuruh saya tunggu juga untuk makan tengah hari. Terpaksalah saya memenuhi kemahuannya kerana nenek mudah sangat tersinggung kalau ke rumahnya tidak menjamah nasi terlebih dahulu. Sampai dia pernah tidak mahu menemui bapa saudara saya iaitu Acik Habil disebabkan balik ke rumah tidak mahu menjamah nasi dahulu. Marah benar nenek. Disebabkan Acik Habil tergocoh-gocoh sangat hingga tidak mahu tunggu makan malam sebelum balik semula ke tempat kerjanya. Tetapi selepas Acik Habil bekerja, memang nenek tidak mahu lagi menjadi bidan. Kalau tidak didesak sangat mengurut pun dia tetap akan mengelak. Hanya kesiankan tijah sengih itu sahajalah yang menyebabkan nenek terpaksa juga mengurut. Dia dah berjanji kepada dirinya apabila Acik Habil sudah tamat bersekolah dan bekerja, dia akan berhenti menjadi bidan di kampung. Banyak sangat perkara yang dialaminya semasa menjadi bidan hingga mengisafi dirinya yang terlalu kedil di sisi Allah SWT. Memang nenek tetap ingat kejadian dia terpaksa bersambung nyawa sewaktu menyelamatkan sepupunya Ngah Sum yang dilarikan bunian. Kalau tidak tabakan hati, memang dia tidak sanggup mengikut Tok Syekh yang menjelma selepas membakar kemenyan menyerunya datang. Bukan mudah apabila menyeru Tok Syekh menjelma kerana sudah putus iktikadnya. Dirinya akan musnah kalau tidak memulihkan semula keadaannya seketika. Mereka sekadar melihat nenek saya tergetar-getar di tengah rumah saja. Tidak siapa pun tahu ketika ini nenek sudah pun terjun ke tengah halaman bersama dengan Tok Syekh meranduk kegelapan malam. Dia dibawa jauh ke tengah belukar rotan yang padat di tengah hutan hingga tidak boleh menyusup masuk. Sekiranya Tok Syekh tinggalkan dia di tengah hutan itu, nescaya tubuhnya yang terketar-ketar di tengah rumah itu juga akan terkejang tidak bergerak. Macam mana baik pun, Tok Syekh bukanlah boleh dipercayai sangat. Bila-bila saja dia akan memperdayakan diri nenek apabila keadaan terdesak. Tetapi nenek terpaksa juga menyeru Tok Syekh berjubah kuning menjelma semata-mata mahu menyelamatkan sepupunya Ngah Sum. Sebab itulah dia perlu bakar kemenyan menyeru Tok Syekh. Apabila Tok Syekh menjelma, dia akan melayang mengikut ke mana sahaja hingga akan dapat menjejaki Ngah Sum yang dilarikan bunian semasa mencari kayu api di pinggir hutan. Dia dapat menyusup ke tengah belukar rotan padat jauh di hutan melihat Ngah Sum terbaring di bawah akar rotan yang berselirat. Kalau berdasarkan akal fikiran manusia biasa, masakan Ngah Sum boleh menyusup ke situ yang hanya boleh dilalui oleh tikus mondok sahaja. Malah nenek juga tidak akan dapat menyusup kalau sekadar mengharapkan tenaganya sendiri mahu mencari di mana-mana. Memang siapa pun tidak tahu apakah dia menyeru Tok Syekh berjubah kuning. Seluruh tubuhnya berputar ligat laksana gasing tengah naik uri. Terasa kepala seolah-olah tercabut dari tubuh akibat putaran tubuh yang kuat. Apabila dia membuka mata, seluruh tubuh menjadi letih di samping sengah-sengah seluruh badan. Kalau tidak terpaksa, memang nenek tidak akan sanggup menyuruh Tok Syekh datang menjelma di sisinya. Kadang-kala sampai seminggu, kepalanya masih lagi berterusan pening hingga kan terloyak, mahu muntah apabila keadaan badan yang berputar ligat itu masih terngiang-ngiang dalam ingatan. Setelah nenek saya mula sedar daripada terketar-ketar, lantas sahaja dia mengajak jiran-jiran mencari Ngah Sum. Dia terpaksa camkan kawasan yang dibawa oleh Tok Syekh semasa dia terketar-ketar bagaikan tidak sedarkan diri. Dalam keadaan biasa, memang Tok Syekh tidak akan menjelma di hadapan, memberikan panduan. Segala apa yang dilihat oleh nenek sewaktu dia dibawa oleh Tok Syekh memang sama keadaannya sekalipun dia sekadar melihat dalam keadaan yang berbalam-balam. Rimbunan belukar rotan padat juga ditemui, tetapi mereka tidak dapat merangkak masuk sekalipun sudah tersuluh tubuh Ngah Sum terbaring tidak sedarkan diri. Memang siapa pun heran kerana tidak ada pun lorong yang boleh sampai ke tempat Ngah Sum terbaring. Bagaimana dia boleh menyusup masuk ke situ kalau tidak lorong boleh membolos? Maksudnya tak ada lorong yang boleh masuk lah. Hanya lorong tikus mondok yang mengorek-ngorek akar rumput rotan sahaja yang kelihatan di sekelilingnya. Terpaksa jiran-jiran menebang tebas hampir 1 jam sebelum dapat mengeluarkan Ngah Sum yang dilarikan bunian ke celah akar rumput rotan berkenaan. Sebab itulah nenek saya mengambil keputusan nekat berhenti berbidan setelah Acik Habil sudah bekerja. Macam mana didesak pun dia tidak akan membidankan sesiapa pun kecuali memberikan tunjuk ajar sahaja kepada bidan yang memerlukan nasihatnya. Tijah sengit merasakan dirinya juga bernasib baik apabila nenek saya mahu mengurutkan kakinya yang lumpuh itu. Terpaksa Pak Tomat sendiri merayu setelah didesak oleh Aludin Tepek. Barulah nenek mahu mengalah. Itu pun dengan bersyarat supaya dia tidak dibayar apa-apa upah kalau mahu kenakan khidmatnya mengurut berturut-turut hari.
Bukan takat wang upah saja nenek membantah. Menegur air sejuk pun dia tidak mahu. Dia tidak akan menjamah apa-apa ketika membantu mengurut tijah sengih. Angah dah tengok tijah sengih tu. Nenek saya mengulurkan buah rambai sementara menunggu gulai masak di atas dapur. Sengaja nenek gulaikan ikan sepat kering dengan nenas muda masak lemak kuning. Apabila saya jejakkan kaki ke rumahnya, bersusah payah dia meranduk belukar belakang rumahnya mencari nenas hutan tengah berputik. Memang nenas hutan tengah berputik muda lebih sedap digulai kalau bandingkan nenas yang subur ditanam. Nenas tumbuh meliar di tengah belukar, siapa pun tidak akan tunggu masak kerana masam tidak berselera. Hanya burung merbah saja hingga memagut sampai berlubang sekiranya nenas tumbuh meliar itu masak di tangkai. Dah tengok juga, tapi entahlah ni. Jelas saya disebabkan keadaan lumpur tijah sengih itu sudah terlalu lama. Agaknya diganggu jembalang tanah tu. Tuduh nenek bersiap-siap untuk sediakan hidangan. Saya sendiri tidak dapat mengagak apa-apa kerana semasa saya doakan, terasa pada tangan saya seolah-olah benda bulat seperti buah nanas berkulit kesat. Tidak pula kelihatan apa-apa, tetapi memang terasa tangan saya bagaikan memegang buah nanas hutan yang tumbuh meliar di tengah belukar. Sebaik saja saya bersiap-siap untuk makan tengah hari di rumah nenek. Tiba-tiba sahaja, Luden Tepek memberi salam dari tengah halaman. Cepat-cepat nenek mempelawanya naik supaya sama-sama menjamah nasi yang terhidang. Saya dah ke rumah orang tua, Ustaz. Beritahu Luden Tepek apabila duduk bersila rapat di hadapan saya. Emak Ustaz kata Ustaz kemari. Jelasnya mengaku sengaja menarik saya ke situ. Sewaktu menyuap nasi, Luden Tepek beritahu mengenai kaki isterinya sudah boleh digerakkan sedikit. Tetapi dia meminta saya datang juga mengulangi jengah tijah sengih. Berharap sangat dia supaya saya datang juga untuk ulangi doa biar sembuh semula kaki isterinya. Apabila saya datang jejak ke rumahnya, tijah sengih melirik senyum membayangkan kegembiraan hatinya. Berulang kali dia memberitahu saya mengenai kakinya yang sudah boleh digerakkan sedikit sekalipun belum dapat diangkat kuat. Sebelah malamnya, tijah sengih mengakui yang dia bermimpi kakinya dibelit ular hingga tidak boleh digerakkan. Dia melihat sendiri saya menyentak ular yang membelit kakinya hingga berkecah-kecah lumat kena ramas. Apabila dia terjaga tengah malam, tijah sengih cuba menggerakkan kakinya sampai boleh diangkat sedikit. Lantas sahaja dia dikejutkan suaminya memberitahu mengenai kakinya sudah boleh digerak-gerakkan perlahan. Memang terkejut Luden Tepek bercampur gembira dengan perubahan isterinya itu. Tidak bertangguh dia menunaikan solat sunat syukur tatkala kokok ayam memanjang di tengah kesepian malam itu. Memang, saya ulangi doa yang dilakukan semasa mula-mula saya jengah tijah sengih itu. Kemudian saya teruskan dengan membaca. Ada doa di sini tapi saya terpaksa skip. Selepas itu, lama juga saya tidak balik ke kampung. Tetapi saya diberitahu oleh ayah saya mengenai Luden Tepek dan tijah sengih berkirim salam. Dia percaya disebabkan saya, kaki isterinya sembuh. Tetapi saya sendiri tak tahu pun kerana nenek saya juga jenuh mengurutkan dia. Pak Tuan Mahat juga demahkan dengan umbut pisang karut. Ayah saya juga tuamkan dengan halia ditumbuk. Dan Usumidun pula juga berikhtiar menggumbati. Mak kirim salam dengan Ustaz. Beritahu Surip mengenai emaknya mengakui terhutang budi dengan saya. Terpegunlah saya dengan sikap tijah sengih kerana tidak sepatutnya dia menganggap demikian.